Mana pergi orang ni? Namanya kena COVID ke? Ha? InsyaAllah kita mulakan kuliah malam ni dengan kita sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizal sya'ulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wasanna bi sunnati ila yaumil. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ma yuridullahu bihi khairan yufaqqih fiddin. Maksudnya mana siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan kebajikan dan saya diberikan kefahaman di dalam agama. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wa intifa' wa ifadatu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah semati sundakan Tuan Imam, sunya Tuan Bilal, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah kita pajak kepuji dari syukur Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat pada Allah dapat bersama pada malam ini. Jadi sebabkan ramai malam ni tak ada, kita tak bacalah kitab ni. Malam ni kita tak baca kitab. Kita baca tentang Sya'ban dan juga Ramadan. Boleh ya? Sya'ban, Ramadan lah. Sebab ramai ahli-ahli yang biasa mengaji ni tak ada. Sebab kan kuarantin. Kata ada yang ramai kuarantin. Jadi kita sentuh berkenaan Sya'ban dan juga berkenaan Ramadan lah, insyaAllah. Sebut dalam kitab Mazhab Sya'ban. Sebut dalam kitab Mazhab Sya'ban yang dikarang oleh Said Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki rahimahullah ta'ala, khadim ilmu syarif di Baladil Haram, di Masjidil Haram, nyatakan bahawa apakah yang terdapat pada bulan Ramadan. Terdapat apa perkara yang ada kaitan dengan Sya'ban. Maza fi syahri Sya'ban. Limaza wa maza fi syahri Sya'ban.
apakah yang terdapat pada bulan Sya'ban? Yang pertama, tahwil kiblah. Yang pertama, pemalingan kiblat. Kana fi syahri Sya'ban tahwil kiblah min Baitul Muqaddis ila al-Ka'bah. Adalah pada bulan Sya'ban itu dipalingkan kiblat. Kiblat dipalingkan daripada Baitul Muqaddis ke Ka'bah. Wa kana Nabi SAW yantaziru zalika fi rabah qawiyah. Adalah Nabi Muhammad SAW menanti akan perkara-perkara demikianlah dengan perasaan gemar yang sangat bersangatan gemarlah, supaya Allah Ta'ala ni memalingkan kiblat. Kerana pada asalnya umat Islam kan bersemayam menghadap ke Baitul Muqaddis, tetapi Nabi Muhammad SAW lebih sukalah kalau semayam itu dihadapkan ke Kaabah. Maka akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Wa ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah 1444, qad nara taqalluba wajhika fis sama' wala nuwalliyannaka qiblatan taradaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sungguh kami melihat engkau ya Muhammad senantiasa menadah muka engkau ke langit. Kata Allah Ta'ala, sungguh kami melihat engkau ni asyik nu paling kan, muka engkau ni toleh ke langit. Oleh itu pala nuwalliyannaka qiblatan taradaha. Oleh itu maka palingkanlah akan wajah engkau ke kiblat yang kau suka. Fawali wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah muka engkau ke Masjidil Haram. Wa isma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana-mana saja kamu berada, maka palingkanlah muka kamu ke sana. Ayat surah Al-Baqarah ayat 144 ini nak menerangkan pada kita tentang perintah pembalingan kiblat. Yang mana pada sebelum itu umat Islam kan semuanya menghadap ke Baitul Muqaddis di Palestin lah. Ya, kerana bumi Palestin kita tahulah bumi para anbiya, bumi para nabi dan para rasul, dan buminya pun bumi yang penuh berkah sebenarnya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, allazi barakna ma haulahu, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna ma haulahu innahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memperjalankan hamba-Nya, itu dari Muhammad pada malam hari daripada Masjid Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin. Allazi barakna ma haulahu, yang kami berkahi akan di sekitar dia kan. Ilahu min ayatina, supaya kami nak tunjukkan pada kamu tentang kekuasaan-kekuasaan kami. Inna was-samiul basir, sebenarnya Allah Ta'ala itu maha sami', maha mendengar, lagi maha melihat. Jadi bumi Palestin itu walaupun bumi yang berdarah, banyak terjadinya pembunuhan pada Islam, tetapi asalnya dia bumi yang penuh keberkatan, penuh berkah. Banyak buah-buahan di sana lah. Tapi walaupun itu umat Islam kan memang sentiasalah orang kata dicerobohi akan hak-hak mereka oleh Zionis sana. Tapi sebenarnya bumi ini penuh dengan keberkatan. Jadi pada asalnya Islam menghadap ke sana. Kemudian pada bulan Sya'ban, kita di bulan Sya'ban ni, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya dipalingkan kan kiblat tadi. Baik, berkata Abu Hatim Al-Bustani rahimahullah ta'ala, sallal muslimuna fi Baitul Muqaddis 17 syahran wa 3 ayyam. Wa zalika anna al-qudumul Madinah kana yawm isnani lisna 10 lailah khalat min syahri Rabiul Awal. Wa amara Allah Subhanahu Wa Ta'ala bi istibali qablah yawm al-salasah li nisfi min Sya'ban. Adalah orang-orang Islam sembahyang menghadap ke Baitul Muqaddis selama 17 bulan. 17 bulan dan juga 3 hari. 17 bulan 3 hari. Wa zalika anna al-qudumul Madinah
Kerana apa? Kerana sesungguhnya Nabi masuk ke Madinah adalah pada hari Isnin, pada malam 12 daripada bulan Rabiul Awal. Malam 12 daripada bulan Rabiul Awal. Maka Allah Ta'ala memerintahkan dengan menghadap ke Kaabah pada hari Selasa, linisbi minas Sya'ban, pada separuh daripada bulan Sya'ban. Maka diperintahkan supaya umat Islam supaya memalingkan kiblat tu kan. Itu yang pertama lah, tentang kelebihan Sya'ban. Kemudian yang kedua, raful amal. Raful mana? Diangkat segala amalan. Diangkat segala amalan. Kan? Min mazaya Sya'ban al-ma'ruf raful amal fihi wa huwa raful akbar rawsa'. Wa qad jaa'a zalika fi hadis an Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah qala ya Rasulullah alam araka tasumu min syahri min asyhur ma tasumi min Sya'ban. Di antara mazaya ni mana kelebihan-kelebihan lah. Antara kelebihan-kelebihan bulan Sya'ban yang dikenal al-ma'ruf, iaitulah diangkat segala amalan, iaitulah raful akbar. Istilah lainnya raful amal, mana angkat secara besaran dan luas, awsa' gitu. Rasulullah telah datang pada hadis daripada Usamah bin Zaid. Dia kata ya Rasulullah, alam araka tasumu min syahri min asyhur. Tiada aku lihat engkau berpuasa daripada sebulan daripada segala bulan, barang yang engkau puasa pada bulan Sya'ban. Barang yang puasa bulan Sya'ban. Jadi kan Usamah bin Zaid tengok Nabi berpuasa pada bulan Sya'ban. Jadi digalakkan kita berpuasa bulan Sya'ban, bukan saja Ramadan. Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban, tuan. Gitu. Qala zalika syahrun yaghfilun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Wa hibba ay yurfa'a amali wa ana shaim. Demikian bulan tadi, yang mana bulan Sya'ban ni banyak di kalangan manusia lupa, kata Nabi. Jadi kenapa Nabi banyak berpuasa? Dia kata zalika syahrun yaghfilun nas anhu. Demikian bulan ni banyak lalai di kalangan manusia. Itu bulan antara Rajab dengan Ramadan. Dan bulan tadi, bulan Sya'ban tadi, turfa'u fil amal, diangkat pada segala amalan kepada Rabbil Alamin, kepada Tuhan Rabbul Alamin. Wa uhibba ay yurfa'u amali wa ana shaim. Dan aku suka kalau diangkat amalan aku padahal aku berpuasa, kata Nabi. Aku suka masa tu diangkat amalanku oleh malaikat kepada Allah Ta'ala, sedangkan masa itu keadaannya aku tengah berpuasa, tuan-tuan. Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga yang ketiga, kelebihan Sya'ban, yarfa'u araf'u fil nahar. Arafu fil nahar, arafu fil lail. Diangkat amalan pada waktu siang dan diangkat amalan pada waktu malam. Yang pertama, yang kedua tadi diangkat amalan. Yang ketiga ni raf'u fil nahar, diangkat amalan waktu siang, arafu fil lail, dan diangkat amalan pada waktu malam. Disebut dalam satu hadis daripada Abu Musa Asy'ari, qama bina Rasulullah sallam bi khamsi kalimat. Telah berdirilah Nabi dan Nabi mengajar pada kami itu 5 kalimat. Faqala, maka Nabi kata, inna Allah azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu ay yanam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur, dan tak sepatutnya Allah Taala tu bahawa dia tidur. Yahfadu qisti wa yarfa'. Nabi menurunkan, Allah Ta'ala menurunkan akan keadilan, dan Allah Ta'ala juga mengangkat keadilan. Yarfa'u ilaihi amalul lail, diangkat kepada Allah Ta'ala itu amalan waktu malam, qabla amalan nahar, sebelum amalan waktu siang. Wa amalan nahar, dan diangkat amalan siang, qabla amalan lail, sebelum diangkat amalan malam. Hijabuhu an-nur, hijabnya
hijabnya itu daripada cahaya. Hijabnya pada cahaya. Walau kasyafahu la harakat. Kalau seandainya dibukakan hijab, maka terbakarlah bumi. Terbakar alam. Da kusyifat la harakat. Subuhan wajah. Ma intaha ilaihi basru min khalqi. Maksudnya apa tuan-tuan? Berkata Al-Alim Al-Alamah Al-Manawi, dia kata diangkat amalan yang disebut dalam hadis ini, maksudnya yarfa'u ilaihi amalan nahar qabla awalil lail allazi ba'dah. Maksudnya diangkat kepada Allah Ta'ala tadi amalan waktu siang pada awal malam yang sesudahnya. Gitu. Maksud diangkat amalan tadi, amalan siang tadi, maknanya diangkat kepada Allah Ta'ala amalan siang pada awal malam yang sesudahnya. Kemudian diangkat amalan malam pada awal siang yang sesudahnya. Fa'inal hafazah yas'aduna bi amril lail. Kerana malaikat hafazah naiklah mereka itu dengan segala amalan pada waktu malam, ba'da inqidaihi, sesudah selesai mereka itu menulis pada awal siang. Dan naiklah mereka itu dengan amalan siang sesudah selesai mereka itu menulis pada awal malam. Nampak? Sesudah selesai mereka itu menulis pada waktu malam. Ini nak nyatakan pada kita tentang amalan kita tu diangkat. Makna setiap hari diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan fikir malaikat tu tulis tak angkat. Tidak. Malaikat ada tugas-tugas mereka masing-masing. Ada malaikat rakib atib, malaikat yang menulis amalan kan. Ada malaikat yang bawa naik amalan. Dia bawa naik untuk ditunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Kita jangan fikir amalan kita tak ditunjuk pada Allah Taala. Amalan kita ditunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian satu hadis riwayat daripada Huzaimah dalam Sahih Huzaimah nyatakan bahawa tajma'u malaikatul lail wa malaikatun nahar fi salatil fajri wa salatil asri. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa tas'adu malaikatul lail. Wa tasbitu malaikatun nahar. Wa yajtami'una fi salatil asri wa tas'adu malaikatun nahar. Wa tubitu malaikatul lail fa yasaluhum rabbuhum kaifa taraktum ibadi. Fayaqulu atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun faghfir lahum yawmiddin. Masya-Allah. Ada satu hari diriwayat daripada Huzaimah nyatakan bahawa lain dia. Lain tak apa okey. Boleh? Berhimpunlah malaikat siang dan malaikat malam pada waktu solat fajar. Mana solat fajar, solat hujur lah, solat subuh dan solat asar. Wa yajtami'una fi salatil fajri, maka mereka berhimpun pada sembahyang subuh. Maka naiklah malaikat malam. Naiklah malaikat malam dan tetaplah malaikat siang. Malaikat malam naik, malaikat siang duduk tunggu bawah. Tinggallah macam tu. Wa yajtami'una fi salatil asri, dan mereka juga berhimpun pada sembahyang asar. Fatasadu malaikatun nahar, maka naiklah malaikat siang. Wa tubitu malaikatun malam, dan bermalam pula malaikat malam. Fayasaluhum rubuhum, lalu apabila mereka naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala pun tanya. Fayasaluhum rubuhum, bertanya akan mereka itu oleh Allah Taala, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kau tinggalkan hamba-Ku? Fayaquluna ataina wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka itu padahal mereka tengah sembahyang. Wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datang pada mereka padahal mereka sembahyang. Kami tinggalkan mereka tengah sembahyang. Faghfir lahum yawmiddin, maka ampunkanlah segala dosa mereka itu pada hari din, pada hari agama, mana pada akhirat besoklah. Jadi pada akhirat besok kan, jadi malaikat tadi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diampunkan akan dosa-dosa mereka itu, tuan-tuan. Arti yang kedua lah. Ayat ketiga,
Diangkat amalan pada waktu siang dan diangkat amalan pada waktu malam. Kemudian ada satu hadis pula, dia ada kaitan juga di sini. Walaupun dalam hadis ni tak sebut tentang Syaban. Ada satu hadis riwayat daripada Imam Tirmizi, Imam Ahmad, daripada Abdullah bin Sa'ib, anna Rasulullah sallallahu kana yusalli arba'an ba'da an tazulu syamsi qabla zuhri qabla al-fajr az-zuhri wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwab as-sama' wa uhibba ay yas'ala li fiha amalan salih. Adalah Nabi SAW semayang 4 rakaat. Nabi SAW semayang 4 rakaat ba'da an tazulu syamsi, sesudah daripada gelincir matahari. Sesudah gelincir matahari, istiwa lah setelah gelincir matahari. Qabla zuhri, sebelum sembahyang zuhur. Qabla fardhu zuhri, maksudnya sebelum sembahyang fardu zuhur. Setelah gelincir matahari dan sebelum waktu zuhur lagi masuk. Maka Nabi sembahyang 4 rakaat. Yang biasa kita kata ni sembahyang sunat qabliyah. Sembahyang sunat qabliyah. Wa qala, dan berkata ia, innaha sa'atun tuflahu fiha abwab as-sama'. Maka Nabi kata sesungguhnya pada waktu itu terdapatnya satu saat dibukakan padanya segala pintu-pintu langit. Dibukakan padanya segala pintu-pintu langit. Wa uhibba ayyas'adali fiha amalun soleh, dan aku suka bahawa diangkatkan bagiku padanya itu amalan yang soleh. Kata Nabi, aku suka masa tu kalau seandainya amalan aku angkat masa tu ialah amalan yang soleh. Mana Nabi mengerjakan sembahyang sunat sebanyak 4 rakaat. Sebabnya kita digalakkan sunat. Ada orang kadang-kadang dia tak suka sembahyang sunat. Dia target dia sembahyang fardu je. Baca sembahyang fardu buat sunat mujalah kata. Tapi sebenarnya kita digalakkan. Kerana akhirat besok kita akan ditanya pertama tentang sembahyang kita. Awalu ma yuhasibu yaumil qiyamah as-salah. Awal-awal yang akan hisab dari hadapan Allah Taala itulah tentang sembahyang dia. Itulah sembahyang fardu dia lah. Kalau sembahyang fardu dia bagus, sempurna, maka mudahlah bagi dia. Kalau sembahyang fardu tak sempurna, maka baru tengok sembahyang sunat. Kan? Kalau sembahyang sunat pun tak sempurna, habislah. Fardu pun tak sempurna, sunat pun tak sempurna. Tapi pertama fardu lah. Macam tu. Baik. Kemudian ada satu lagi hadis nyatakan bahawa adalah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Dan sahabat tengok Nabi kekalan dalam mengerjakan 4 rakaat. Maksud 4 rakaat tadi, yadawamu ala salati 4 rakaatin. Nabi berkekalan di atas sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur, qabla zuhri. Wa qala innahu iza zalatil syamsi futiha babas sama, la yughlaqu fiha babun hatta tusalli az-zuhra. Wa ana uhibba ay yarfa'ali fi tilka as-sa'ah khairan ay amal salih. Nabi kata sesungguhnya apabila gelincirlah matahari, dibukakan segala pintu-pintu langit, maka tidak ditutup padanya segala pintu, sehingga sembahyanglah akan zuhur. Sembahyanglah manusia akan sembahyang zuhur. Bila sembahyang zuhur, maka pintu langit itu ditutup. Wa ana uhibba ayyar fa'ali, dan aku suka kalau diangkat ke amal aku pada demikian tadi, pada waktu tersebut, khaira akan kebaikan. Maksudnya amalan soleh. Amalan soleh dia. Nabi harap masa itulah amalan solehnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh malaikat tadi, kan, dan ditunjukkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Baik, kemudian yang seterusnya, apakah terdapat dalam bulan Syaban lagi? Nabi kata masa itu rafun usbu'i, rafun usbu'i, maka diangkat amalan seminggu. Diangkat amalan seminggu. Aradul a'mal ila Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat, dibentangkan segala amalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah amalan selama 1 minggu. Tadi amalan harian kan, amalan harian ditunjuk Allah Taala juga, amalan seminggu pun ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Pada satu hadis menyebutkan bahawa tu'radul a'mal fi kulli yaumin khamis fi yaumil khamis wa isnain. Ditunjukkan segala amalan ataupun dibentangkan segala amalan pada setiap hari Khamis dan wa isnain, dan hari Isnin. Faya Allah azza wa jalla fi zalikal yawm likulli imri'in la yusyriku billah syai'a. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan pada demikian hari itu bagi setiap di kalangan manusia, yang mana manusia itu tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa imra'an kanat bainahu wa bain akhihi sahna ataupun sahana, kecuali orang-orang yang antara dia dan antara saudaranya itu terdapatnya permusuhan. Jadi kalau yang terdapat permusuhan, maka tidak akan diampunkan dosa mereka walaupun dia tak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dia tidak tunaikan hak akan saudaranya lah pemusuh. Jadi dia sebut dalam hadis ini, mana amalan kita dibentangkan atau ditunjukkan di hadapan Allah Taala pada hari Khamis dan juga Isnin. Jadi ada satu lagi pula hadis menyatakan bahawa tu'radul amal yaumul isnain wal khamis wa uhibba an yu'rada amali wa ana shaim. Dibentangkan segala amalanku pada hari Isnin dan juga hari Khamis, dan aku cinta bahawa dibentangkan amalanku kan wa ana shaim, padahal masa itu aku dalam keadaan berpuasa. Aku dalam keadaan berpuasa. Kemudian kan ada lagi kelebihan tentang Sya'ban, antaranya ialah fadlu siyam fi Sya'ban. Ada satu hadis menyebutkan bahawa qad su'ila Nabi sallam ayu as-saum afdalu min Ramadan. Ditanya pada Nabi sallam, manakah puasa yang lebih baik pada bulan Ramadan, sesudah Ramadan? Ayu saum afdalu ba'da Ramadan. Manakah puasa yang lebih baik sesudah Ramadan? Apa jawapan Nabi? Asy-Sya'ban li ta'zimi Ramadan, kerana membesarkan Ramadan. Maka kita digalakkan sangatlah kita berpuasa di bulan Sya'ban. Sya'ban kenapa? Li ta'zimi Ramadan, kerana nak membesarkan Ramadan. Kila, dan dikatakan orang, fa ayyu sadaqah afdal, mana sedekah yang paling afdal? Maka Nabi kata sedekah fi Ramadan, iaitulah sedekah pada bulan Ramadan tu kan. Kemudian ada satu hadis pula menyatakan bahawa kana habbu syuhur inna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'ban summa yasiluhu bi Ramadan. Ada satu hadis riwayat daripada Abu Daud kan, berkata ia adalah sekasih-kasih bulan, kana habbul syu'un ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah sekasih-kasih bulan kepada baginda Nabi sallam, bahawa berpuasa ia pada bulan Sya'ban. Summa yasiluhu bi Ramadan, kemudian diiringi akan dia oleh bulan Ramadan. Diiringi Ramadan. Okey, maknanya dilazim dengan Sya'ban, kemudian diiringi pula dengan disambung pula nanti tuan-tuan dengan bulan Ramadan. Masya-Allah tuan-tuan. Kemudian kita dibanyakkan berselawat pada Nabi pada bulan Sya'ban. Sahlus solah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan bulan berselawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min mazaya syahrus Sya'ban annahu syahrul ladzi nazalat fihi ayatus salat wassalam ala Rasulillah. Setengah daripada kelebihan bulan Sya'ban ni, bahawa sesungguhnya bulan Sya'ban ni bulan yang diturunkan padanya ayat berkenaan dengan perintah berselawat. Tuan-tuan, annahu syahrul ladzi nazala fi ayatus salat wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kerana bulan Sya'ban ni bulan turunnya ayat yang terdapatnya perintah berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ayat surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat semuanya berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, kan, naklah kamu semua berselawat dengan selawat yang sempurna. Dengan selawat yang sempurna.
Baik, kemudian disebut dalam Ibni Abi Saif Al-Yumni anna syahrul Sya'ban syahrul salah. Sesungguhnya bulan Sya'ban ialah bulan berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ada pula kata ulama, dia kata anna syahrul Sya'ban syahrul salah. Sesungguhnya bulan Sya'ban bulan berselawat. Lianna ayat salat, ayat selawat tadi itulah ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ayat tu nazalat bihi, ayat tu turun masa tu. Ayat tu turun. Dan banyak ayat tuan-tuan pengajaran dapat bulan Syaban. Baik, seterusnya kita masuk tentang Ramadan. Persiapan Ramadan. So, apakah perkara-perkara yang perlu dipersiapkan? Bila kita nak jumpa Ramadan ni, kan, apa benda yang penting pada kita? Ada beberapa perkara yang disebut dalam kitab Mawazid Ar-Ramadaniyah. Mawazid Ramadaniyah maknanya peringatan berkenaan Ramadaniyah yang dikarang oleh Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Said Ar-Ruslan. Disebut di situ bahawa bila datangnya Ramadan, dia kata istiqbal Ramadan bil farahi. Dia kata istiqbal Ramadan bil farahi bi fadlillah wa rahmatih. Pertama, kan istiqbal, menghadap Ramadan dengan penuh kesukaan, dengan kelebihan Allah Ta'ala dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Bila datang Ramadan ni kita kena sukalah. Istiqbal Ramadan bil farahi. Bila datangnya Ramadan ni kita kena suka. Jangan sedih. Oh, Ramadan dah datang dah lah, susah lah ni. Nak makan dah tak boleh. Susah nak makan ni. Macam mana nak makan kat mana ni? Kan? Nanti kalau nak kerja pun susah. Apa itu badan tak larat. Kan? Bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, istiqbal Ramadan bil farahi. Naklah kita menghadap Ramadan tadi dengan penuh kesukaan. Makna Ramadan, ahlan wa sahlan Ramadan. Ahlan wa sahlan Ramadan. Kita sukalah macam tu. Kenapa? Bi fadlillah wa rahmatih. Dengan kelebihan Allah Ta'ala dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amar Allah bi farahi bid-din wa ma yata'allaqu bihi. Allah Ta'ala memerintahkan dengan kesukaan, dengan sukaan daripada sudut agama dan barang yang takluk dengannya, dengan perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, dia kata kul bi fadlillahi rahmatih wa bizalika fayafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata oleh Muhammad, dengan fadlillah, dengan kelebihan Allah Ta'ala dan juga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bizalika, dan kerana demikian fal yafrahu, maka naklah kamu suka. Suka dengan kelebihan Allah Ta'ala tadi, rahmatnya, wa khairun mimma yajma'un, dianya lebih baik daripada apa yang kamu himpunkan. Wa bizalika, dia kata ma jalallahu subhanahu wa ta'ala lil muslimin fi hazil hayat min hazil mawasim al-azimah allati tughfaru fihi az-zunub. Dan kerana demikianlah tiada menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang Islam dalam kehidupan ini daripada ini musim yang besar. Mana bulan yang besar, musim besar, dia kata, di mana pada bulan ini tughfaru fiha zunub, diampunkan segala dosa-dosa. So kenapa kita kena suka, gembira kerana kedatangan Ramadan? Kerana dia kata allati tughfaru fiha zunub, kerana masa Ramadan nanti diampunkan banyak segala dosa-dosa manusia, orang-orang Islam lah. Kemudian wa tuhatu fiha syai'a, dan dihapuskan akan segala kejahatan-kejahatan manusia. Wa tutafa'u fiha hasanat, dan diganda-gandakan padanya segala kebajikan. Kan? Ma akramallahu rabbul alamin bihi, barang yang telah dimuliakan Allah Ta'ala dengannya akan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min syahri Ramadan, dengan kelebihan bulan Ramadan.
Kemudian sampai itu pula bi inzalil Quran. Karena pada Ramadan juga diturunkan Quran. Pada Ramadan juga Quran diturunkan. Wa li ajli zalika farada fihi siyam. Dan kerana demikian juga maka difardukan akan berpuasa. Wasanna Nabi sallam li ummatihi fihi qiyam. Dan Nabi menggalakkan umatnya pada bulan Ramadan nanti itulah dengan qiyam. Dengan qiyam mana berdirilah, diri mengerjakan ibadah pada waktu malam. Tuan-tuan. Itu sebabnya kita kena istiqbal Ramadan bil farahi. Farahi ni dengan suka kan. Sono dengar Ramadan, sono kan. Siang kita berpuasa, lepas tu potang pula ke maghrib tu kita berbuka. Kan buka beramai-ramai iftar jama'i. Lepas tu pagi pula tarawih pula. Betul tak? Sonoklah. Lepas tarawih kan mori pula. Makan kan. Lepas tukang sahur pula. Tadarus kan. Tadarus macam-macam lah. Amalan ibadah. So kita sonoklah. Itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tahniyatul muslim nafsahu bi istibal Ramadan. Mengucapkan tahniah orang muslim bagi dirinya sendiri. Okay, istibal Ramadan dengan masuknya Ramadan, dengan kedatangan Ramadan. Anna Nabi SAW kana yasta'idu liduhuli Ramadan. Fa'an Aisyah qalat ma ra'aitu Nabi SAW yasumu fi syahrin qattu khalla Ramadan ma kana yasumu fi Sya'ban wa in kana la yasumu Sya'ban illa qalil. Adalah Nabi SAW, Nabi itu sentiasa bersedialah untuk kedatangan Ramadan. Dan Aisyah pernah kata, dia kata ma ra'aitu, tiada aku lihat akan Nabi SAW berpuasa pada sebulan daripada Ramadan barang yang ia berpuasa pada bulan Sya'ban. Dan sekalipun adalah ia itu berpuasa bulan Sya'ban sekalipun sedikit. Walaupun ada masanya Nabi puasa bulan Sya'ban tak banyak pun, sikit je. Ada masa Nabi berpuasa Sya'ban sampai sebulan. Kenapa? Kerana Nabi sukalah, gembira dengan kedatangan bulan Ramadan yang menyusul akan selepas daripada tadi tu. Semana kita yang kedua, kita ucapkan tahniah. Fa'ala insan ayyuhayyi'a nafsahu. Di atas manusia tadi, atas insan kita beriman ni, maka kita mengucapkan tahniah bagi diri kita sendiri tu kan. Tahniah Ahmad, tahniah. Nama kita siapa? Ahmad. Oh Ahmad, tahniah Ramadan datang, tahniah. Mana kita ucapkan tahniah pada diri kita sendiri tu kan. Nampak? Sonok kita kan. Kerana kedatangan Ramadan. Fa'al insan ayyuhayyi'a nafsahu wa ayyu'idal iddah liduhul ala hazil mawasim ta'ah. Fa inna duhul fiha laysa kal khuruj. Maka di atas manusia tadi, mana kita orang beriman ni, maka kita mengucapkan tahniah kepada diri kita kerana kedatangan Ramadan. Maka sesungguhnya masuk pada bulan Ramadan ni tak sama dengan keluar Ramadan. Masuk Ramadan tak sama dengan keluar Ramadan. Kerana bila kita keluar Ramadan lain keadaannya. Mana bulan yang penuh keberkatan tu dah tak ada dah. Bila kita nak keluar Ramadan. Bila kita nak masuk Ramadan, kita sonok. Kita akan masuk pada bulan yang penuh dengan keberkatan. Itu sebut dia kata sini, fa inna duhulul fiha laysa kal khuruj minha. Maka sesungguhnya masuk Ramadan tu tak akan sama dengan keluar Ramadan. Kama akhbara Rasulullah, sebagaimana mengkhabar oleh Nabi sallam dalam satu hadis yang sahih, yang mana didoa padanya oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diaminkan akan dia oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis riwayat daripada Abu Hurairah, sungguh Rasulullah naik atas mimbar. Nabi naik atas mimbar. Faqala amin amin amin. Wa qila lahu ya Rasulullah ma kunta tasna hadza. Satu hari Nabi naik ke mimbar, naik atas mata tangga mimbar. Nabi kata amin sebanyak 3 kali. Lalu dikatakan pada Nabi, ya Rasulullah ma kunta tasna hadza.
apa yang kau buat ya Nabi? Kenapa kau cakap amin banyak kali ni, tidak 3 kali? Faqala, maka Nabi sallam qala li Jibril. Apa kata Jibril? Raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan lam yughfar lahu. Jibril datang pada Nabi. Maka Jibril kata pada Nabi, celakalah daripada mana-mana hamba apabila masuk pada bulan Ramadan sedangkan tidak diampunkan dosa bagi dia. Fakultu, maka aku kata amin. Maka Nabi kata amin. Summa qala, kemudian malaikat Jibril berkata lagi, raghima anfu abdin adraka abawahi aw ahduhuma lam yudkhilahu al-jannah. Celakalah mana-mana hamba apabila dia mendapati akan 2 ibu bapanya masih hidup ataupun salah seorang daripada ibu bapanya masih hidup, lam yudkhilahu al-jannah, tidak berjaya memasukkan dia ke dalam syurga. Dia tak percaya masuk syurga sebabkan dia tak buat baik dengan ibu bapa dia. Macam tu. Dia derhaka pada mak ayah dia. Fakultu, maka kata amin. Kemudian mereka berjaya kata lagi, summa qala raghima anfu abdin zukiti indahu lam yusalli alaika. Celakalah daripada mana-mana hamba yang apabila engkau disebutkan nama engkau di sisinya, falam yusalli alaika, tetapi mereka tidak berselawat kepada engkau ya Muhammad. Fakultu, maka kata amin. Dan dalam satu riwayat pula menyatakan, man adraka syahrul Ramadan wa lam yughfar lahu fadahalan nar fa'abadahu Allah qul amin. Maka ada satu riwayat menyatakan, barang siapa mendapati bulan Ramadan dan tidak diampunkan baginya dosanya, maka dia masuk neraka, maka Allah Ta'ala menjauhkan akan dia daripada diri dia. Qul, kata oleh Muhammad, amin. Maka aku berkata amin. Nampak? Aku pun berkata amin, tuan-tuan. Baik, nak menyatakan pada kita bahawa setiap Muslim ni bila masuk Ramadan ucapkan tahniah. Tahniah dia, tahniah kan? Tahniah diriku. Kenapa? Kerana umur aku masih panjang dan aku berjaya sampai ke bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan tu lepas, apa tu tuan doakan? Ya Allah, panjangkanlah umurku kan, sampaikanlah aku pada Ramadan yang akan datang. Ni kita dah datang lah kan, dah dekat lah dengan Ramadan ni. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjang umur kita kan, masuk Ramadan. Baik, apa lagi yang kita digalakkan bila datang Ramadan? Yang ketiga, kata pengarang, dia kata istiqbal Ramadan bertaubat lillah ta'ala. Kita menghadap Ramadan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyakkan bertaubat. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara anna Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala bab taubah maftuh ila anna tatla'u fihi syamsu wa huwa ila al-gharbi. Sesungguhnya Nabi SAW telah mengkhabarkan Allah Ta'ala bahawa Allah Ta'ala telah menjadikan pintu taubat itu terbuka. Kan? Nabi telah menyatakan bahawa Allah Ta'ala telah membuka pintu taubat. Maftuh ila anna tatla'u fi minhu syamsu, sehingga terbitlah matahari. Kan? Lalu dikatakan al-ajalah bit-taubah ilaiha. Segera oleh kamu bertaubat. Fa innal maut ya'ti faj'ah. Kerana sungguhnya mati itu akan datang secara tiba-tiba. Kama akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah mengkhabar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal mauta ya'ti baghtah. Sungguhnya kematian itu datang secara tiba-tiba. Yalah, kematian datang tiba-tiba datang. Kadang-kadang tengah seronok main badminton, main bola, kan? Tengah seronok memandu, tiba-tiba kan? Kemalangan. Tiba-tiba serangan jantung. Meninggal dunia. Maka kita digalakkan sentiasa bertaubat. Bukan saja sebelum Ramadan, malahan kan? Dah dekat Ramadan ni memang kita lagi digalakkan
supaya banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata musannif ataupun pengarang, innal mauta yati baghtah wa inna mar'a la'allahu la yuraji'a wa in wal'al insan ta'tihi maniyatuhu wa huwa ala halin min halil maksiyat. La'al al-maut yati min zalikal hal fayarqallahu rabbul alamin ala aswatil hal. Jadi ditakuti tuan-tuan, masa itu kita dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala, sedangkan masa itu kita buat dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala, kata musannif. Bila kita buat satu dosa dan maksiat, tiba-tiba malaikat pun datang, maka Allah Ta'ala mencampakkan kita ala aswatil had, di atas seburuk-buruk kejadian, di atas seburuk-buruk keadaan, maka kita tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang seterusnya, apa lagi yang kita diminta bila masuk Ramadan? Istibad Ramadan bil ibti'ad an rufaqa'id su', dia kata. Kita datang, kita sambut Ramadan tadi dengan menjauhkan diri daripada rakan-rakan yang jahat. Rufaqa'id su', dia kata. Istibad Ramadan bil ibti'ad an rufaqa'id su'. Kita datang, kita nak masuk Ramadan ni, menghadap Ramadan dengan kita menjauhkan diri daripada rufaqa isu, kawan-kawan yang jahat, kawan-kawan yang begar, kawan-kawan yang dogi. Yang kita dah biasa dah kawan dengan dia, memang tahu dah dia ni dogi. Tak nak dengar cakap, semayang pun tak nak. Kalau semayang tak nak, pergi puasa. Kita dah tahu dah memang semayang, memang dia selalu tinggal. Ini lagi borek ni, puasa ni tuan-tuan. Mana-mana hari kan, daripada makan dan minum daripada siang hari. Tak, malam pula kena semayang sunat pula. Nampak? Kita tengoklah keadaan. Kadang-kadang bila awal Ramadan penuh masjid kan, sampai tak muat tuan-tuan. Kalau awal Ramadan, kita tengok pada 10 Ramadan yang awal ramai. Kita tengok dah tertengah. Dah tengah apa terjadi tuan-tuan? Dah tinggal separuh. Kemudian hujung Ramadan macam mana? Berapa korek yang tinggal lagi? Yang tinggal pun mungkin dah satu sah je. Awal Ramadan penuh, melimpah ruah. Pertengah Ramadan dah tinggal separuh. Hujung Ramadan dah tinggal 2-3 korek lah, 2-3 sah je. Macam tu. Jadi kata musannif, bila datangnya Ramadan kan, maka naklah kita menjauhkan dia pada rufaqa su', kawan-kawan yang jahat. Ibadallah, hadza musim min mawasimit ta'ah, la yaslahu fihi abadan ay yukhalitu mar'ah at-battalin, wa innama yanbaghi al-insan ay yab'ada min rufaqa su'. Ibadallah, wahai hamba Allah Ta'ala, ini musim ni kan ialah musim ketaatan. Mana musim ni bulan lah, mana bulan ni ataupun musim ni ialah musim taat Ramadan lah. La yaslahu fihi abada, tidak patut padanya selama-lama ayu yukhalita, bahawa dia bergaul dengan orang-orang yang battalin, mana orang buat banyak batil. Orang buat banyak batil ni kita tak digalakkan berkawan bila dah masuk Ramadan. Wa inna ma yanbaghi al-insan, dan hanya sepatutnya di atas manusia itu ayyab ta'ida, bahawa dia menjauhkan diri min rufaqa'i su', daripada kawan-kawan yang jahat. Kenapa? Kerana kawan-kawan jahat inilah yang akan mempengaruhkan diri dia. Tak payah puasa lah kan? Kita kan geng. Kita kan geng. Mana sebelum Ramadan geng, kan? Jadi bila Ramadan geng lah lagi, takkan tak geng pula, kan? Macam tu. Tapi kalau seandainya dia nak ikut cakap kita, jomlah kita pergi masjid, jomlah kita berpuasa, dia setuju, okey, bagus. Dia nak berubah. Takutin dia tak nak berubah, macam tu je, tak berubah. Apalagi kalau umur dah lebih daripada 40 tahun, susah nak berubah kan. Dia punya time dia tu, time base dia tu biasanya 40 tahun. Kalau 40 tahun tu dia berubah, insya-Allah berubah. Kalau lebih 40 tahun tu tak berubah tu macam tu dah.
susah nak Ramadan. Okey. Kemudian isti'dad Ramadan bil azmi an tilawati wa tadabbur Quran. Bersedia bagi Ramadan dengan berazam untuk membaca dan juga mentadabbur Quran. Ini pun benda penting juga. Bersedia isti'dad ni mesti bersedia li Ramadan bagi Ramadan bil azmi ala tilawati wa tadabbur Quran, dengan berazam untuk membaca dan juga mentadabbur Quran. Inilah masa yang paling sesuai lah kalau kita nak baca Quran. Sebenarnya selain Ramadan pun kita digalakkan baca, tapi banyak gongak-gongak. Kan? Banyak gongak, kejap baca, kejap tak baca. Banyak yang tak baca daripada baca. Kadang seminggu sekali baca. Ataupun kadang-kadang dah sembahyang ni baca. Habis sembahyang tak ada nak usik dah Quran. Jadi bila masuk Ramadan ni sonok kan. Jadi kita berazam lah. Kata musnad, kita kena azam dengan membaca wa tadabbur Quran. Baca Quran dan juga tadabbur Quran. Kemudian di samping itu isti'dad Ramadan bi tathhir qalbi. Bersedia Ramadan dengan membersihkan jiwa. Wal lisan dan juga lisan kita. Isti'dad bersedia untuk bagi Ramadan ini dengan membersihkan jiwa kita, hati kita, dan membersihkan lidah kita daripada benda yang tak elok. Wa tashilul i'tikad, dan mentasihkan i'tikad kita, membetulkan i'tikad kita dan juga pegangan kita. Masya-Allah. Nampak? Semana ada beberapa perkara tu yang dapat kita kongsi pada malam ni untuk sebelum Ramadan. Pertama tadi istiqbal Ramadan dengan suka gembira, kan? Kemudian ucapkan tahniah bagi diri sendiri kita bila masuk Ramadan. Kemudian istiqbal Ramadan dengan bertaubat kepada Allah Taala. Istiqbal Ramadan dengan jauhkan daripada rakan-rakan yang jahat. Kemudian istiqdar Ramadan dengan berazam untuk baca Quran dan tadabbur Quran. Kemudian istiqdar Ramadan, bersedia Ramadan untuk membersihkan jiwa kita, rohani kita, akhlak kita, dan juga membetulkan i'tikad dan juga pegangan kita. Insya-Allah. Itulah yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Yang pertama tadi tentang Ramadan, kemudian dengan tentang Syaban tadi, dan yang kedua tentang persiapan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa ma'al mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsirah wasiyan fatta ya ali lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala fa'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Allah. Imam Nur kalau kuarantin, Imam Taufik, Bilal berkena, maka bau.